Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 23 September. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Sarawak bakal mengumumkan skim pembiayaan bagi membantu pekebun kecil dalam sektor industri makanan dalam masa terdekat. Premier Sarawak Datuk Padighi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tanpa memberi penjelasan terperinci memberitahu bantuan tersebut melibatkan pembiayaan dari sudut komersial untuk memanfaatkan pekebun kecil dan pengeluaran produk mereka. Adalah cara saya untuk membantu financing kepada para mereka yang menjadi industri makanan ini. Jadi tunggulah dalam sebulan dua saya ngumum. Jadi tu sibuklah saya ngumum dulu. Kerana ni saya nak adakan the financing from the commercial perspective. Beliau berkata demikian pada perasmian Expo Pertanian Sarawak Agrofest 2023 di Dataran Perayaan di Kuching. Terdahulu, Datuk Padighi Tan Sri Abang Johari juga berkata pekebun kecil perlu mengubah hasil pertanian mereka kepada industri makanan ke arah meningkatkan pengeluaran produk masing-masing. Namun katanya ia memerlukan pekebun kecil menjadi seorang usahawan makanan serta mengikuti dan mengamalkan prosedur keusahawanan untuk memastikan produktiviti meningkat. Sehubungan itu, beliau menggesa kerjasama antara pekebun kecil dan sektor swasta ke arah memanfaatkan produk komersial kemakanan. Tambahnya, ia selari dengan usaha kerajaan untuk menjadikan industri makanan sebagai aktiviti ekonomi yang akan merancakkan lagi pembangunan ekonomi Sarawak menjelang 2030. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan 4 anugerah kepada 9 penerima yang telah dipilih berdasarkan kejayaan mereka dalam bidang masing-masing. Sementara itu, Datuk Padighi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketika ditemui pemberita berkata kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi membangun infrastruktur perparitan dan saliran di tapak penanaman padi yang telah dikenal pasti dalam usaha penanaman padi berskala besar di Sarawak. Menurut Premier, agak sukar untuk Sarawak melakukan penanaman padi besar-besaran seumpama itu tanpa bantuan daripada kerajaan pusat memandangkan penyediaan infrastruktur berkenaan menelan kos perbelanjaan yang tinggi. Syaratnya ialah kita mesti membangun parit dan tali air. Yang ini kosnya besar. Dianggarkan dekat-dekat 1 bilion untuk kita membangunkan parit dan tali air. Beliau memberitahu bantuan peruntukan tersebut adalah untuk tapak di Banting Lingga. Dalam pada itu, beliau menambah hampir 5,000 hektar tapak telah dikenal pasti untuk penanaman padi secara besar-besaran, iaitu dari Sebuyau hingga Seri Aman yang perlu dilengkapi dengan infrastruktur perparitan dan saliran. Terdahulu dalam ucapannya, beliau memberitahu Sarawak bukan hanya memberi fokus terhadap pengeluaran beras untuk memenuhi permintaan pasaran makanan ruji sahaja, malah menjadikannya sebagai bahan mentah untuk tujuan aktiviti hiliran. Katanya ia merupakan salah satu usaha kerajaan mentransformasikan sektor pertanian kepada sektor makanan yang menjadi antara aktiviti ekonomi masa depan Sarawak. Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA telah memuktamadkan senarai projek yang akan dilaksana di bawah fasa kedua oleh agensi itu. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas pada bengkel pemurnian senarai projek BDDA fasa 2 di Betong memberi komitmen ke semua projek yang dilaksanakan dapat disiapkan mengikut jadual dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pihaknya juga telah memutuskan bahawa jabatan atau agensi kerajaan paling relevan diamanahkan untuk melaksanakan projek-projek tersebut. Apabila semua projek BDDA berjaya dilaksanakan, ia akan membawa manfaat yang besar termasuk peluang perniagaan kepada penduduk di bahagian itu. Oleh itu, beliau berharap semua pihak dapat memberikan kerjasama bagi memastikan kelancaran projek. Masyarakat umum khasnya ibu bapa perlu mempunyai kesedaran yang lebih tinggi terhadap daya tahan luar biasa dan pengesanan awal kanser dalam kalangan kanak-kanak. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chu Yu berkata, pengesanan awal adalah asas kepada rawatan kanser yang berjaya kerana peluang untuk hidup dan pulih adalah lebih tinggi. Beliau memberitahu antara simptom utama dan tanda amaran kanser kanak-kanak adalah berbeza bergantung kepada jenis kanser yang dihidapi.
Tetapi beberapa tanda biasa termasuk penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, ketulan atau bengkak yang luar biasa dan demam yang berpanjangan. Sekiranya tidak pasti, beliau menasihatkan agar mendapatkan nasihat perubatan profesional secepat mungkin. Malah beliau menambah lebih banyak tanda dan gejala juga dijelaskan dalam labirin belon. Beliau berkata demikian semasa merasmikan labirin belon Aisyah mengalahkan kanser, anjuran Persatuan Kanser Kanak-Kanak Sarawak SCCS di Miri. Program tersebut berlangsung selama 3 hari, bertujuan melibatkan masyarakat dengan acara yang menyeronokkan dan interaktif untuk mendidik tentang kanser kanak-kanak serta bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri untuk menyokong mereka dalam perjalanan melawan penyakit kanser. Beliau juga menyeru agar masyarakat dan keluarga sentiasa memberi sokongan kepada pesakit yang memerlukan belas kasihan, pemahaman dan bantuan komuniti serta menyokong organisasi seperti SCCS dalam inisiatif seperti ini. Lebih 50,000 orang dijangka berkunjung ke Bandar Simanggang bersempena penganjuran Pesta Benak pada hujung bulan ini. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Harden Hollis berkata, ia berikutan pelbagai pengisian menarik dan baharu akan berlangsung bersempena pesta tersebut. Antaranya Bazaria iaitu aktiviti jualan yang diadakan lebih awal bermula Ahad ini. Pengisian lain yang diyakini menjadi tarikan ialah regata benak selain pertandingan layang-layang dan pertandingan burung berkicau yang merupakan aktiviti baharu diperkenalkan pada tahun ini. Untuk regata benak, sebanyak 46 pasukan telah mengesahkan penyertaan dalam 372 acara yang akan dipertandingkan. Datuk Francis berkata demikian kepada pemberita selepas mengetuai rombongan Jawatankuasa Induk, Pesta Benak mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Kunjungan tersebut bagi menjemput Premier merasmikan majlis penutupan Pesta Benak serta menyempurnakan pelancaran galeri Rumah Sri Aman dan beberapa projek rakyat. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1445 Hijrah bersamaan 2023 Masihi bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka akan diadakan pada Rabu dan Khamis hadapan bertempat di Masjid Jami' Sarawak dan Padang Merdeka, Kuching. Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Ahmad Sukarno Saini memberitahu majlis sambutan tersebut dijangka akan dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tok Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kudi Taib serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Beliau memberitahu demikian dalam temu bual di Konti Sarawak FM di RTM Kuching. Jelasnya acara utama bagi sambutan bertemakan Sarawak Makmur Ummah Sejahtera tahun ini adalah majlis kesyukuran Maulidur Rasul yang akan diadakan pada malam Rabu di Masjid Jami' Negeri Sarawak. Selain itu, majlis perhimpunan dan perarakan Maulidur Rasul akan diteruskan pada keesokan harinya bermula 6.30 pagi di Padang Merdeka, Kuching. Sebanyak 10 kategori acara berspanduk dan perarakan dipertandingkan yang akan disertai oleh seramai 12,000 orang daripada 250 kontingen. Beliau menambah forum perdana Hal Ehwal Islam turut diadakan dan akan disiarkan secara langsung di TV1 pada 5 Oktober 2023 dari Masjid An-Nur, Sibu. Sebanyak 14 jalan di Kuching terus merekodkan jumlah kemalangan tinggi sejak kebelakangan ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Bajah, terdapat peningkatan ketara dalam jumlah kemalangan yang memerlukan perhatian para pemandu kenderaan. Antara jalan yang dimaksudkan adalah termasuk Jalan Tun Razak, Jalan Wan Alwi, Jalan Tun Jugah, Jalan Song, Jalan Setiaraja, Jalan Lapangan Terbang, Jalan Sultan Tengah, Jalan Matang Baru dan Jalan Kuching Semerahan Expressway. Justru beliau menasihatkan para pengguna jalan raya supaya sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya dan berhemah serta fokus semasa memandu bagi mengelak terlibat dalam kemalangan jalan raya. Faktor utama menyebabkan kemalangan ini adalah termasuk kecuaian pemandu, cuaca dan keadaan fizikal jalan raya.
Empat pihak berkuasa tempatan mahu bekerjasama rapat dengan polis Diraja Malaysia PDRM bagi merealisasikan konsep bandar selamat. Kala itu, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Majlis Perbandaran Padawan MPP dan Majlis Perbandaran Kota Semerahan MPKS telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching bagi membincangkan perkara tersebut. MBKS dalam satu kenyataan memberitahu delegasi dari 4 PBT itu diketuai Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng. Antara isu yang dibincangkan pada pertemuan itu termasuklah keperluan untuk mengadakan operasi bersama pihak polis dalam menangani aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti pembinaan haram, kecurian penutup lurang milik Telekom dan kabel tembaga, vandalisme kabel tepi jalan. Turut dikongsikan masalah kehilangan kabel lampu jalan bawah tanah, kawalan had laju di taman perumahan, kenderaan lebih muatan yang merosakkan struktur jalan selain waktu operasi pusat hiburan. 4 perkara penting turut dibangkitkan iaitu penubuhan kepolisan komuniti, penambahan bilangan balai polis bergerak, pengembangan unit peronda motosikal dan pemasangan kamera televisyen litar tertutup CCTV untuk meningkatkan pengawasan dan keselamatan. Sejumlah RM700,000 telah diagihkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR bagi 4 rumah ibadat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datuk. Dari keseluruhan dana itu, RM300,000 untuk bina baharu gereja Good Shepherd dan RM200,000 diagih kepada All Vicarage St. Francis Parish Lunduk untuk penyelenggaraan dan baik pula bangunan. Lunduk Buddhist Society pula menerima dana berjumlah RM150,000 untuk pembinaan tembok penahan cerun dan pemasangan pagar keselamatan, manakala RM50,000 diagih kepada gereja Borneo Evangelical Mission BEM Pueh. Cek dana UNIFOR itu telah diserahkan Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan ketika berkunjung ke 4 rumah ibadat tersebut di Lunduk. Baik, berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 23 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.